Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Mazia binti Cik Mustafa daripada SMK Pengkalan Lebaiman. Tajuk yang akan kita bincang adalah ubahan, sukatan tingkatan 5, dan subtopik yang akan kita perincikan adalah ubahan bergabung. Dan objektif pembelajaran adalah menentukan hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan bergabung dan menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan bergabung. Baik, secara umumnya, bagi suatu ubahan bergabung, Y berubah secara langsung dengan X kuasa M dan secara songsan dengan Z kuasa N, kita boleh tulis sebagai Y, tanda hubungan di sini, X kuasa M per dengan Z kuasa N. Kemudian kita perlu tukarkannya dalam bentuk persamaan. Kalau persamaan perlu ada tanda kesamaan dan juga nilai K. Jadi persamaan ubahan menjadi Y sama dengan KX kuasa M per dengan Z kuasa N. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara P, Q dan R. Diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q dan secara songsang dengan R. Okey, cikgu highlightkan di sini. Ubahan yang diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q dan secara songsang dengan R. Jadi langkah yang pertama kita perlu bentukkan hubungan ubahan. Jadi kalau kita lihat di sini hubungan ubahan P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 dan secara songsang dengan R. Langkah yang kedua, kita perlu bentukkan persamaan. Ingat, kalau persamaan, kita perlu ada tanda kesamaan dan juga pemalah Q. Maka P sama dengan KQ kuasa 3 per dengan R. Langkah seterusnya, kita perlu mencari nilai K tersebut. Macam mana nak cari? Lihat pada jadual yang sudah diberi. Dalam jadual tersebut, kalau kita lihat lajur yang pertama tu nilai P, Q dan juga R sudah diberi. Maka kita gantikan nilai P, Q dan juga R dalam persamaan. Maka kita akan dapat nilai K sama dengan 3/10. Maka persamaan yang terbentuk adalah P sama dengan 3Q kuasa 3 per dengan 10R. Kita masukkan nilai K dalam persamaan. Baik, soalan seterusnya ialah hitung nilai X dan juga nilai Y. Hitung nilai X dan juga nilai Y. Untuk mencari nilai X, kita perlu gunakan semula persamaan yang kita dah bentuk. Kita gunakan persamaan tersebut. Tetapi dalam jadual, kamu lihat nilai R sudah digantikan dengan nilai X. Maka dalam persamaan, kita tukarlah nilai R dengan juga nilai X dan masukkan nilai P sama dengan 3.6 dan Q sama dengan 6 dalam persamaan. Jadi kita akan lihat di sini kita tukar kedudukan R ke atas dan 3.6 ke bawah. Maka X kita akan dapat nilai sama dengan 18. Untuk mencari nilai Y, kita guna kaedah yang sama. Masukkan nilai P yang diberi. Kemudian Q sudah digantikan dengan nilai Y. Dan R sudah diberi dalam jadual iaitu 2.7. Gunakan persamaan yang sama. Persamaan yang sama. Masukkan nilai P dan juga nilai R. Dan Q kita gantikan dengan Y. Jadi kamu kena ingat pelajar-pelajar sekarang dalam persamaan Y adalah kuasa 3. Tapi soalan minta nilai Y saja. Jadi kita perlu ubahlah. Kita perlu mencari punca kuasa 3 bagi hasil darab nilai P dengan 10R tersebut.
Okey, akhir sekali kita akan dapat nilai Y sama dengan 0.9. Okey, baik. Mari kita lihat contoh soalan kertas 2 bahagian A. Jadual di bawah menunjukkan dua set nilai bagi P, Q dan R yang memuaskan hubungan P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 dan berubah secara songsang dengan R. Okey, soalannya, ungkapkan P dalam sebutan Q dan R. Seterusnya cari nilai X. Okey, baik. Langkah yang pertama, bentukkan hubungan ubahan. Okey, baik. Cikgu nak highlightkan di sini. Okey, dalam soalan dia sudah bagi. Okey, ini adalah bentuk hubungan ubahan. Okey, jadi kita tulis saja balik. Seterusnya kita bentukkan persamaan. Okey, ingat kalau persamaan perlu ada tanda kesamaan dan juga pemalah K. Langkah seterusnya adalah kita masukkan nilai P, Q dan juga R dalam persamaan yang kita dah bentuk tadi. Okey, akhir sekali kita akan dapat nilai K sama dengan 15. Maka persamaan ubahan adalah P sama dengan 15Q kuasa 2 per R. Okey, yang ini yang dia minta tadi, ungkapan P dalam sebutan Q dan juga R. Seterusnya cari nilai X. Okey, dalam jadual kalau kita lihat di sini, nilai R sudah digantikan dengan simbol X. Okey, kita guna balik persamaan yang kita dah bentuk. Masukkan nilai P dan juga nilai Q yang diberi dalam jadual dan R kita gantikan dengan X. Okey, jadi kita akan dapat nilai X adalah 20. Dan kalau kamu lihat, untuk bahagian A, biasanya markah dia adalah 3 hingga 4 markah. Okey, baik. Kita lihat contoh soalan yang kedua. Upah RMY yang diperoleh oleh Abu berubah secara langsung dengan jumlah masa T. Okey, cikgu nak highlightkan di sini. Okey, upah RMY diperoleh oleh Abu berubah secara langsung dengan jumlah masa iaitu T jam. Diberi Abu telah menerima upah sebanyak RM112 selepas bekerja selama 14 jam. Ini adalah maklumat yang diberi. Tuliskan persamaan yang menghubungkan Y dengan T. Bermaksud dia minta ungkapan Y dengan T. Seterusnya cari jumlah jam Abu bekerja sekiranya beliau menerima upah sebanyak RM160. Langkah yang pertama kita perlu bentukkan ubahan. Kita perlu bentukkan ubahan. Macam mana kita nak bentuk? Tengok balik pada soalan. Y. Y merujuk kepada upah berubah secara langsung dengan jumlah masa iaitu T. Jadi kalau kita lihat sini, ini dia punya hubungan ubahan. Seterusnya kita perlu dapatkan persamaan. Jadi ingat kalau persamaan perlu ada tanda kesamaan dan juga pemalah K. Jadi Y sama dengan KT. Jadi macam mana kita nak dapatkan nilai K? Gantikan maklumat daripada soalan yang sudah diberi. Upah RM112 dan sudah bekerja selama 14 jam. Maka kita akan dapat K bernilai 8. Maka persamaan yang terbentuk adalah Y sama dengan 8T. Seterusnya, soalan di situ dia minta cari jumlah jam Abu bekerja.
Sekiranya dia menerima upah sebanyak RM160. Ingat, upah adalah Y. Jadi kita ganti nilai Y, nilai Y dalam persamaan dengan RM160. Maka kita akan dapat nilai T adalah 20 jam. Baik, mari kita lihat contoh soalan kertas 2 bahagian B. Baik, dalam satu persiapan untuk meraihkan persaraan Cikgu Hasan, murid-murid dikehendaki untuk menyusun kerusi di Dewan. Masa yang digunakan T jam untuk menyusun kerusi di Dewan berubah secara langsung dengan bilangan kerusi X buah dan secara songsang dengan bilangan murid Y orang. Okey, cikgu highlightkan dulu hubungan yang sudah diberi. Masa yang digunakan iaitu T jam untuk menyusun kerusi berubah secara langsung dengan bilangan kerusi iaitu X. Dan secara songsang dengan bilangan murid iaitu Y. Itu adalah hubungan ubahan yang sudah diberi. Diberi 15 orang murid menggunakan masa 1 jam untuk menyusun 1,500 buah kerusi. Baik. Soalan yang pertama, tuliskan situasi di atas dalam bentuk ubahan. Jadi kita perlu bentukkan hubungan ubahan. Baik, yang cikgu dah highlightkan itulah adalah hubungan dia lah. Iaitu T berubah secara langsung dengan X iaitu bilangan kerusi dan berubah secara songsang dengan Y iaitu bilangan murid. Soalan yang kedua, ungkapkan T dalam sebutan X dan Y. Ungkapkan ni bermaksud dia minta dalam bentuk persamaan ubahan. Ingat kalau persamaan mesti ada tanda kesamaan dan juga nilai K. Seterusnya kita perlu dapatkan nilai K. Macam mana nak dapatkan? Gantikan maklumat yang sudah diberi dalam soalan. Iaitu kalau kita lihat di sini, dia dah bagi 15 orang murid menggunakan masa 1 jam untuk menyusun 1,500 buah kerusi. Jadi 15 orang merujuk kepada nilai Y, masa 1 jam merujuk kepada T dan bilangan kerusi merujuk kepada nilai X. Kita gantikan nilai tersebut. Maka kita akan dapat K bernilai 1/100. Maka ungkapannya adalah T sama dengan X/100 Y. Soalan C. 1. Berapakah masa yang diperlukan? Ingatlah masa iaitu T yang diperlukan sekiranya jumlah kerusi yang disusun ialah 1,000. Jumlah kerusi adalah X dan hanya 5 orang murid. Ingatlah bilangan murid adalah Y. Kita guna balik persamaan yang sudah dibentuk dalam soalan B tadi. Gantikan nilai nilai X dan juga nilai Y. Sebab dia minta masa. Masa merujuk kepada T. Maka T kita akan dapat nilai dia adalah 2 jam. Bermaksud 2 jam diperlukan oleh 5 orang murid ini untuk menyusun 1,000 buah kerusi di dalam dewan tersebut. Soalan seterusnya. Hitungkan bilangan murid yang diperlukan sekiranya 1,500 buah kerusi perlu disusun dalam tempoh
45 minit. Okey, jadi soalan C2 ini dia minta bilangan murid. Bilangan murid merujuk kepada nilai Y. Okey, dan dia sudah bagi jumlah kerusi iaitu nilai X 1500 dan juga tempoh iaitu 45 minit. Okey, baik, kita guna balik persamaan yang sudah dibentuk tadi. Dan ingat, T sekarang dalam minit diberi, maka kita perlu tukar kepada jam. Okey, sebab persamaan yang kita bentuk pada awal tadi adalah dalam jam. Okey, 45 minit nak tukar kepada jam bermaksud perlu bahagi 60. Okey, maka kita akan dapat 0.75 jam. Dan X kita gantikan dengan 1500. Okey, jadi akhir sekali kita akan dapat Y adalah 20 orang murid. Cikgu berharap video ini akan membantu pelajar dalam topik ubahan bergabung. Dan cikgu doakan agar pelajar-pelajar berjaya di dalam SPM. Sekian, terima kasih.